Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, para hadirin sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita bertemu kembali dalam tazkirah sebelum solat Jumaat ini. Satu hadis diriwayatkan daripada Abi Muhammad. Abi Muhammad ni gelaran namanya sebenar ialah Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadisun sahih rawainahu fi kitabil hujjati bisnadin sahihin. Dari Abu Muhammad, namanya Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Kedua-dua anak dan bapa sahabat Nabi, yang mana Abdullah bin Amr bin al-As ini telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak beriman seorang kamu sehingga adalah hawa nafsunya ataupun kemahuannya atau kecenderungannya mengikut apa yang aku bawa dengan dia, dengan apa yang Nabi Muhammad bawa. Hadis ini hadis hasan lagi sahih, hadis yang elok dan benar, sahih. Kami riwayatkan daripada kitab Al-Hujjah dengan isnad yang sahih. Sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As, seorang alim dalam bidang agama yang tekun beribadat dan salah seorang daripada kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in yang utama dalam jurusan ilmu dan riwayat hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, selain daripada Abu Hurairah sendiri, maka beliaulah orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah berkata, yang mana Abdullah bin Amr bin al-As ini seorang yang boleh menulis, sedangkan aku tidak boleh menulis. Itu beza di antara kedua sahabat ni, yang mana Abu Hurairah dia kekuatan dia ialah mengingat sesuatu hadis, tetapi bagi Abdullah bin Amr bin al-As pula menulis hadis. Hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Amr bin al-As sebanyak 700 hadis, dan 17 hadis daripadanya dipersetujui bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Sebenarnya hadis ini memperkatakan nilai iman, nilai kepercayaan, keyakinan serta pegangan bagi seseorang yang mengaku beriman. Penilaian yang menentukan benar atau tidaknya keimanan itu sewaktu menghadapi sesuatu perintah dan larangan Rasulullah SAW. Di sini letaknya, di mana ya pendirian kita, keimanan kita, ketakwaan kita, i'tikad kita terhadap apa-apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang itu dapat menentukan nilai imannya sendiri menurut sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga hawa nafsunya tunduk dengan apa yang Nabi Muhammad bawa. Perkara keimanan kepada sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW telah menerangkan pada hadis yang tersebut, perkara keimanan kepada sesuatu yang dibawanya, kerana dalam menghadapi perkara ini seseorang itu selalunya diganggu atau dihalangi oleh bisikan hawa nafsunya sendiri, dan terjadilah pertentangan terhadap keimanan hinggakan perintah atau larangan yang terang, jelas dan tegas dari Allah dan Rasulnya ditinggalkan atau dikemudiankan atau ditempuhkan, dan adakala ditolak langsung kerana dipengaruhi oleh keinginan hati dan hawa nafsu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ya, kalaulah tidak kerana didatangkan Quran dan hadis, maka hawa nafsulah yang akan bermaharajalela dalam kehidupan manusia. Tapi dengan sebab datangnya Quran dan hadis, menjadikan hawa nafsu itu tunduk dengan apa yang Nabi Muhammad bawa. Hal mana amatlah berlawanan dengan tabiat dan jiwa serta akhlak orang yang beriman, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahawa tidak beriman seseorang kamu hingga adalah hawa nafsunya tunduk mengikut kepada apa yang aku bawa dengan dia. Sebab itu Rasulullah SAW dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan Jawami'ul Kalim, himpunan segala kata-kata. Sebab itu kita dapati dalam sumber agama Islam yang kedua ialah hadis Nabi SAW selepas Al-Quranul Karim. Quran, hadis, ijma' ulama', qiyas. Sebab itu kita dapati bahawa Sunanus Sittah yang disusun oleh para ulama' terdiri daripada Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Abi Daud, Ibnu Majah. Ini senarai nama hadis-hadis yang disusun oleh ulama-ulama yang muktabar. Lebih-lebih lagi kitab Imam Bukhari, Afdalul Musannafat Ba'dal Quran, Kitab Al-Bukhari, seafdal-afdal karangan ataupun susunan kitab yang ditulis selepas daripada Al-Quranul Karim ialah kitab Imam Bukhari. Ittafaqal ulama bi anna afdalul musannafat ba'dal Quran Kitab Al-Bukhari. Telah bersepakat oleh para ulama memutuskan bahawa seafdal-afdal karangan selepas Al-Quranul Karim kitab Imam Bukhari. Jelaslah bahawa mengikut Rasulullah SAW, iaitu mengikut Quran dan Sunnah yang telah dibawanya, adalah dasar tuntutan iman. Sama ada kita suka ke tak suka ke, kita terpaksa tunduk dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang mukmin, menurut kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebenarnya wajib
seseorang mukmin itu menyesuaikan amalan-amalannya dengan kitab Al-Quranul Karim, sesuaikan amalan-amalannya dengan sunnah Nabi SAW, dan menyalahi ataupun menyanggahi hawa nafsunya dan mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maksudnya terpaksa tunduk dengan apa yang Nabi Muhammad bawa. Inilah kewajipan mutlak, semata-mata kewajipan atas tiap-tiap orang yang beriman, dan ini pula yang menjadi tuntutan asas atas tiap-tiap orang Islam. Kerana antara iman dan Islam tidak ada perbezaan hakikat. Sebenarnya kedua-duanya tidak mungkin dapat dipisah dari pribadi seseorang insan yang menyedari wujudnya kebesaran dan keagungan Allah SWT yang Maha Pencipta. Kerana kedua-duanya adalah satu pengertian dalam memusatkan keseluruhan hidup kepada hukum Allah dan Rasul. Sungguhlah amat tepat pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yang menegaskan, wal islamu huwa taslimu wal inqiyadu li awamirillahi ta'ala, famin tariqil lughati farqun bainal iman wal islam, walakin la yakunu imanun bila islamin wala yujadu islamun bila imanin, wahuma kazahri ma'al batni, waddinu ismun waqi'un alal iman wal islam wasyara'i'a kulliha. Ini merujuk kepada kitab Fiqhul Akbar. Dan Islam itu ialah penyerahan dan kepatuhan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasa terdapat perbezaan antara iman dan Islam. Dari segi kamus ataupun dari segi ensiklopedia ataupun dari segi bahasa, dari segi lughah. Akan tetapi tiada iman dengan tiada Islam, dan tiada didapati Islam dengan tiada iman. Kedua-duanya seperti tulang belakang seorang manusia serta perutnya sendiri yang tidak boleh dipisahkan. Dan agama itu adalah nama yang meliputi iman, meliputi agama Islam dan sekalian hukum syariat ataupun hukum syarak. Maka nyatalah bahawa mengikut Rasulullah SAW dalam masalah yang ditegaskan hukumnya oleh Rasulullah SAW adalah dari tuntutan agama, dan tidak boleh bagi seseorang yang beriman mencuaikannya dengan tidak mahu mengerjakannya atau meninggalkannya dengan alasan kononnya ada pendapat yang lain yang lebih sesuai dan lebih banyak dipersetujui oleh orang ramai, ataupun telah berabad-abad lamanya diamalkan orang. Kononnya dah jadi tradisi ataupun jadi adat. Memang sukar melawan hawa nafsu, kerana mengikut sunnah Rasulullah SAW dan menurut pengajaran agama. Tetapi bagi seorang yang beriman, percaya 100% yakin, al-jazmu muwafiqun lil haq an dalil, kepercayaan yang jazam, yang putus, bersesuaian dengan perkara kebenaran, andalil, serta dapat menegakkan hujah dan dalil. Itu yang dikatakan iman, ditakrifkan sebagai al-jazmu muwafiqun lil haq an dalil. Ada juga iman ditakrifkan ialah tasdiqun bil qalbi,
membenarkan di dalam hati, tasdiqun bil qalbi, berkata dengan lidah, qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil jawarih, mengucap 2 kalimat syahadat, membenarkan 2 kalimat syahadat, dan beramal dengan anggota. Wajiblah menunduk kemahuan seseorang itu dan memimpin pribadinya untuk menerima hidayat petunjuk dan perintah Rasulullah SAW, kerana inilah erti cinta sejati yang ada bertalian dengan iman yang sebenar, yang mesti diutamakan dan didahulukan dari kecintaan kepada yang lain, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilahi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kamu hingga adalah aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, lebih daripada anaknya sendiri, dan lebih daripada isterinya sendiri dan manusia sekaliannya. Kalau tidak demikian, maka cinta itu adalah palsu dan dusta. Kerana apakah erti cinta itu kalau seseorang masih mengutamakan hawa nafsu dirinya dan anak pinaknya dan menuruti kehendak manusia dalam masyarakatnya dengan membelakangi perintah agama dan petunjuk Rasulullah SAW. Seterusnya, apalah ertinya iman itu? Seandainya seseorang masih lagi melayani syahwatnya yang bermacam-macam untuk untuk melakukan ataupun mengerjakan sesuatu yang ditegah oleh Rasulullah SAW, sungguh amatlah sukar mengikuti dalam segala larangan dan perintah, dan kerana kesukaran inilah maka ditugaskan pada hadis yang tersebut untuk menjadi panduan pengukuran terhadap sejauh mana kesuburan iman dan Islam kita. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman ada kala bertambah dan ada kala berkurangan. Iman bertambah dengan sebab bertambah amalan, amal ibadat bertambah, iman akan bertambah. Tapi iman mulai berkurangan apabila amalan kita berkurangan. Zikir malas, baca Quran malas, ya, bermunajat, berdoa pun malas. Iman mula menjadi kurang. Bukan tak beriman, tapi kurang iman. Sebab itu dikatakan al-imanu yazid wa yanqus, ada kala bertambah, ada kala berkurangan. Sebab itu kita berdoa kepada Allah SWT supaya iman kita sentiasa bertambah, ya, dan Allah perkukuhkan pegangan kita, keyakinan kita kepada Allah dan Rasul. Adapun berkaitan dengan mendahului hawa nafsu ini, bahawa terlaksana segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta terjauhnya segala kejahatan yang dilarang adalah disebabkan mendahului iman dari kemahuan hawa nafsu. Sebaliknya, dengan mendahului hawa nafsu, maka segala kebaikan tidak akan berlaku. Kerana hawa nafsu tidak pernah bersetuju
dengan sesuatu yang dikehendaki oleh iman. Hawa nafsu adalah punca segala kejahatan. Mendahulukannya menyebabkan keruntuhan iman, menyebabkan keruntuhan akhlak dan kesejahteraan hidup. Rasulullah SAW mengatakan, tiada beriman seorang kamu sehingga hawa nafsunya mengikut apa yang aku bawa, tetapi yang dibawanya tidak dapat diterima oleh hawa nafsunya, oleh nafsu seseorang. Begitu juga dengan cara yang mudah, dengan alasan yang bermacam-macam ragam. Hendak si budaya, tak hendak si budalih, ya, maka hawa nafsulah yang akan bermaharaja lela. Ya, inilah sebabnya Allah mensifatkan mereka, ialah sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Jika mereka tidak dapat memperkatakan bagi engkau, wahai Muhammad, jika mereka tidak dapat memperkatakan bagi engkau, ya Muhammad, maka ketahuilah bahawa mereka hanya menurut hawa nafsu mereka. Dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suratul Qasas ayat 50. Begitu juga hawa nafsulah yang menimbulkan bermacam-macam perkara yang merosakkan tauhid ataupun akidah dan ibadat. Kerananya timbullah orang-orang yang sengaja mengada-ngadakan kepercayaan karut yang bukan-bukan, yang keluar daripada kepercayaan yang benar. Banyak pula orang-orang yang membuat bid'ah dalam agama. Terjadilah segala macam maksiat yang lama dan yang baru, meluaskan perasaan benci-membenci di antara sesama sendiri. Boleh, maknanya hawa nafsu ni bila dah bermarajalela, maka pertimbangan akal tidak ada lagi. Pada masa itu akan timbullah perpecahan, pergaduhan, perkelahian, senggit-bersenggit, tidak bersepahaman. InsyaAllah kita akan melalui khutbah pada hari ini dalam tajuk yang berkaitan dengan mengihtiram ataupun menghormati pandangan. Ya, agak panjang sikit khutbahnya. Ya, sabarlah. Kalau boleh saya nak baca bagi cepat sikit. Ya. Baca bagi cepat sikit, cepat habis. Ya. Kalau panjang baca lambat-lambat, orang lama berbenar nak habis. Ya. Baca surah semayang pula panjang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Ya, wal fajr wal fajr. Qul huwallahu dah lah. Panjang benar. Ya. Jadi tak ada panjang. Pendekkan je. Ya. Patutnya semayang panjang, khutbah pendek. Ya. Ya, kalau ikut sunnah Nabi kan. Ya. Tapi saya tak sempat nak memendekkan. Ya. Itu arahan, memang kita terpaksa tunduk lah. Ramailah orang memihak dan menyokong perkara yang tak benar kalau ikut hawa nafsu ni. Ya. Nafsu ni biasanya dikuasai oleh syaitan. Syaitan menyelinap dalam darah, berenang-renang dalam darah. Inna syaitan
la yajri fi ibni adam kama jarad dam, atau kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Ya, syaitan tu maknanya provokasi dia. Iblis tu nama bagi syaitan tu lah, iblis, putus asa daripada rahmat Allah. Ya. Jadi kita ni yang sebenarnya Allah Ta'ala jadikan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cuba renungkan perkataan saya ni. Pagi Jumaat ni kebetulan kita masih lagi pemikiran kita fresh, bersih. Cuba kenang-kenangkan asal kejadian kita sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya dijadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian. Pasal apa Allah Ta'ala muliakan manusia ni? Pasal ruh Allah ditiupkan ke dalam jasad tubuh badan kita semasa kita daripada setitik air mani bertukar menjadi seketul darah. Daripada seketul darah bertukar menjadi seketul daging yang boleh dikunyah. Kemudian dipakaikan dengan tulang belulang. Dilahirkan sebagai seorang bayi. Jadi itu asal usul kejadian kita yang datang daripada perut ibu yang tidak membawa apa-apa. Tak ada bawa rumah banglo, tak ada bawa tanah, tak ada bawa berkasut pun tidak, malah bersunat pun tidak. Nampak? Kita lahir ke dunia dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Oleh itu, segala-galanya yang diberi kepada kita adalah pinjaman. Dia boleh ambil bila-bila masa. Ya tuan-tuan sekalian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi memandangkan manusia ni mempunyai akal fikiran yang waras, yang boleh berfikir ke arah kebaikan, maka kita hendaklah berfikir secara matang, berfikir secara ideal, bijak, cemerlang. Jangan sampai ke peringkat berpecah belah, bergaduh, berkelahi, bersinggit, tak bersefahaman. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Berpecah belah itu hukumnya haram pada syarak. Patut kita kena berkasih sayang, beramah mesra, tegur menegur. Boleh dibalik macam biasa balik, bersalam-salaman. InsyaAllah mudah-mudahan tak ada penyakit dan berguguran dosa-dosa dengan bersalam. Jadi kita kena berbalik asal. Asal yang kita telah lakukan selama ini, menjadikan mengeratkan hubungan kasih sayang. Tuan-tuan sekalian, kasih sayang ini sebenarnya datang dari Allah yang dilimpah kurniakan kepada kehidupan kita. Betullah kita berbalik pada ayat tadi, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah Ta'ala yang diberikan ke atas kamu. Iz kuntum a'daan, ketika kamu satu ketika dahulu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menjinakkan hati-hati kamu, dimesrakannya hati antara kita sesama kita. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Betul tak? Barulah boleh hidup dalam keadaan maju jaya. Senyum antara satu sama lain. Walau masalah macam mana sekalipun, tetap jaga hubungan silaturahim. Ini benda-benda yang saya sebut ni semua adalah khutbah ni kan. Tuan-tuan tengoklah macam. Pasal apa saya nak baca khutbah laju, jadi saya urai mana-mana saya dapat je lah, supaya dapat tuan-tuan faham. Pasal matlamat khutbah ni ialah mengisytiharkan tentang perkara-perkara yang telah berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Untuk disesuaikan dengan dalil-dalil Quran dan hadis. Tidak atas dasar hawa nafsu, tak ada. Mudah-mudahan kita berlapang dada menerima
terjemahan ataupun menerima huraian dalam khutbah yang kita baca pada hari ini. Kita buka seluar-luarnya pemikiran kita. Kemudian kita fikirkan, betul ke tak betul ni? Kalau dah tak betul, baik apa dia dengar? Ini mesti betul punya, ya? Bukan cakap kedai kopi, ya? Ini memang dalam masjid, surau, madrasah, ya? Kalau tak anda mengaku betul, takut rosak iman, ya? Sebab itu saya tegaskan di sini, sama-sama kita berkongsi ilmu pada hari ini dengan khutbah yang agak panjang sikit lah. Tapi saya cuba seboleh-bolehnya baca laju, ya? Tapi dengan terang lah, insyaAllah, ya? Tuan-tuan doakan je lah, bagi ada power sikit, kekuatan untuk menyampaikannya, ya? Pasal apa? Kita ni tak ada keupayaan. Keupayaan dan kekuatan itu datang dari Allah. Sebab itu kita baca hari-hari, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada keupayaan, tak ada kekuatan. Ini kadang-kadang diterjemah oleh para ulama, dia kata tidak ada keupayaan menolak perkara-perkara maksiat. Macam tu. Itu tak ada keupayaan. Tak ada kekuatan untuk melaksanakan perkara kebaikan seperti sedekah, khairat, bajikan, amal soleh. Tak ada kekuatan. Nampak? Jadi kekuatan itu datangnya daripada mana? Kekuatan illa billah, melainkan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kekuatan. Kehadiran kita semayang jemaat hari ini, kalau Allah tak bagi kekuatan, tak boleh sampai. Kalau Ta'ala tak izin, tak sampai. Semuanya dengan izin Allah. Sekarang bila nak takbiratul ihram sekarang, ini takbir yang angkat tangan ni, kalau Ta'ala tak izin boleh angkat ke? Tak boleh juga. Nak berdiri tegak, kalau Ta'ala tak izin, tak boleh nak berdiri tegak. Nak rokok, perbuatan rokok itu Allah cipta bagi kita. Perbuatan rokok tu Allah cipta bagi kita boleh rokok. Maknanya kita ni ada persediaan untuk beribadat kepada Allah Ta'ala dengan cara kita rokok, sujud, takbiratul ihram. Nampak? Ya? Maknanya itu semua adalah ciptaan Allah bagi kita. Ya? Allah Ta'ala tak izin, tak boleh. Dah lah tegak aja, rokok ke sujud ke semua tegak aja. Jadi tuan-tuan duduk ni pun ciptaan Allah boleh duduk. Cuba ambil seekor lembu, bawa sembahyang jemaat pagi ni, tengah hari ni, suruh dia rokok, sujud, duduk antara dua sujud. Boleh? Kalau tak ditendang je, pasal dia bukan dicipta untuk beribadat. Kita ni Allah Ta'ala cipta untuk beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan beribadat. Dengan arti kata yang luas. Duduk dalam masjid pun, iktikaf pun ibadat juga. Mendengar ceramah, nasihat-nasihat agama yang baik serta dalil-dalil Quran pun dikira ibadat. Malah kalau niat kita menuntut ilmu, pahala seperti jihad, perang sabil, tapi tak berperang. Malam tadi perang sabil lah, malam Jumaat perang sabil. Sampai kat pasar, dia kata, Ustaz, dah perang sabil ke belum? Katanya. Alhamdulillah dah perang sabil. Orang yang tak faham. Dia kata perang sabil. Pahalanya tu. Itu kata, ya, wa fi butni ahadikum shadaqatan. Pada kemaluan kamu dikira sedekah jika ianya digunakan pada tempat yang sesuai dengan syarak melalui nikah yang halal. Sebab itu nikah itu dimulai dengan aqdun nikah, kesimpulan bagi ijab kabul. Kesimpulan bagi ijab kabul apa dia? Menghalalkan hubungan suami isteri. Mana selagi tak ijab kabul, ya, tak boleh. Ini janji bawa pokok togi, ya.
Makan udang jadi bumerang. Ya. Tengok gambar malam-malam sampai tidur tak lena. Tidur tak lena, mandi tak basah, jadi cicak kobeng, kurus, kering. Ya, pasal dia dilamun oleh cinta. Ya. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu menghampir kepada zina. Ya. Itu adalah sekeji-keji jalan yang boleh merosakkan hubungan nasab dan keturunan. Sebab itu tuan-tuan hafalkan, wajib pelihara agama, wajib pelihara diri, wajib pelihara akal, wajib pelihara kemaluan, nasab, keturunan, wajib pelihara harta. Boleh ingat? Tak ingat pun tak apa, dengar je lah. Ya, tak ingat pun tak apa, dengar je lah. Ya. Jadi kita ni banyak kemahiran mendengar je lah. Ya, tak dengar pula. Kun aliman, jadilah kamu orang yang mengajar. Kalau tak nak menjadi orang yang mengajar, jadilah orang yang belajar. Kalau tak nak jadi orang yang belajar, jadi orang yang mendengar. Dah berapa dah? 3. Kalau tak nak mendengar juga, jadilah orang yang mencintai orang yang belajar. Dah 4 dah. Kalau tak mencintai orang yang belajar, binasalah kamu. Fatuhlik, binasalah kamu. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ini keluar gedebuk-gedebak tengah hari ni pasal apa? Pasal orang yang mendengarnya pun ikhlas. Ya. Kalau orang yang mendengar tak ikhlas, orang yang menyampai pun tak ada modal nak bercakap. Ya. Tak tengok daripada tadi tu, asyik baca buku je. Ya, lama-lama tuan-tuan pun mula betulkan niat. Saya ni ndakkan ilmu, nak belajar. Maka tok guru ni jadi sebab ke arah penyampaian ilmu. Sebab aja. Sebenarnya dengan izin Allah kita dapat ilmu. Sebab itu nak naik martabat orang yang berilmu, Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Mengangkat oleh Allah Ta'ala orang yang beriman, kedudukan orang yang beriman ni. Sebab berbalik pada iman, pasal tajuk tadi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'un lima ji'tu bihi. Iman tadi, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Mengangkat oleh Allah Ta'ala akan orang yang beriman, kedudukannya mulia. Walladzina utul ilma darajat, dan mereka yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat, martabat, kedudukan dan kemuliaan. Sebab itu kita disuruh menuntut ilmu. Talabul ilm faridah. Tuntut ilmu punya wajib. Sama ada pandai tak pandai itu bukan urusan. Ya, itu yang memandaikan Allah Ta'ala. Guru ni hanya mengajar, menggunakan teknik pengajaran dan sebagainya. Tapi yang memandaikan anak murid ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan faham ke tak faham, itu Allah yang memahamkan. Hidayat dan petunjuk begitu juga. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak boleh bagi petunjuk kepada siapa saja yang kau kendaki, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kendaki. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda, ja'alna min ibadika salihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Warfa'na al bala' wal waba' wal bala' wal riya' wal zina wal ahwa' wal fahsya' ma dhahara minha ma batan an baladina dha khassah an buldanil muslimin amma bi rahmatika ya marhamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkil syaqa' wa su'il qada' shamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.